Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, muslimin muslimat rahimahullah taala jami'an, alhamdulillah. Bertahun kepada Allah SWT yang telah menghadirkan kita pada malam ini untuk meneruskan agenda harian kita, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Malam ini insya-Allah kita sambung sikit lagi beberapa keajaiban ataupun apa-apa yang dapat dibongkar daripada surah Al-Baqarah. Panjang cerita surah Al-Baqarah ni kerana dia merupakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran, maka banyak cerita. Malam ni insya-Allah kita tengok sejarah, menjangkau sejarah yang ada di dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah terdapat kisah-kisah pengajaran yang dibawakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersebut diturunkan berbagai sebab, antaranya sebagai iktibar, pengajaran dan peringatan untuk manusia. Contohnya Allah SWT menurunkan kisah Bani Israel yang berbalah dengan Nabi Musa AS. Bila kaum musyrikin mula mempersenda-sendakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman yang bermaksud, apakah kamu menghendaki bagi meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu sesat daripada jalan yang lurus. Maksud surah Al-Baqarah daripada ayat 108. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah 108. Ibnu Abi Hatim melaporkan bahawa ayat 108 di surah Al-Baqarah ini berkenaan permintaan Rafi' bin Hisham bin Hurai Malah dan Wahab bin Zaid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta, wahai Nabi, wahai Muhammad. Dia sebut Nabi sebab dia belum iktiraf Nabi Muhammad, ya. Dia tak percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Wahai Muhammad, turunkan kepada kami satu kitab daripada langit supaya kami dapat membacanya, atau buatlah sungai yang mengalir airnya, pasti kami akan mengikut dan mempercayai Tuhan. Orang dulu, ya, orang-orang Arab, dia ikut perangai Bani Israel. Bani Israel ini macam-macam diminta dengan Nabi Musa. Minta Ma'idah, hidangan daripada langit. Dah dapat makanan daripada langit, dia minta pula bawang, minta pula apa, basal, minta makanan-makanan yang buruk. Bawang tu ialah makanan yang tidak baik sebab dia berbau. Macam kita minta petai lah, molek-molek bagi nasi Arab sedap makan, nasi Arab kambing lagi, tiba-tiba minta petai jeruk. Ya, orang-orang Arab, orang Bani Israel diminta makanan tersebut daripada Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, bila minta, Nabi Musa dengan Allah bagi terus. Tapi Allah bagi amaran, kalau lepas ini kamu kufur, kamu akan mendapat balasan yang teruk.
masa yang azab yang lebih teruk daripada sebelum umat ini. Jadi ketika orang Arab ni dia zaman jahiliah ni ada yang dapat sikit-sikit ilmu daripada Bani Israel, orang Nasrani dan orang Yahudi mengenal Nabi terdahulu. Bila Nabi Muhammad datang, dia pun minta benda yang sama, ya? Minta sungai tengah-tengah Mekah tu. Satu permintaan yang sangat mustahil lah. Nabi boleh je bagi, sebab Allah boleh buat, ya. Tapi Nabi kata, kalau Allah bagikan kepada kamu, sekiranya kamu kufur, gunung yang akan berada di sekitar Mekah tu akan menghancurkan kamu. Nabi beritahu macam tu, orang kafir pun fikir balik, tak jadi lah. Dia tak berani, ya. Tarik diri. Ini dia tak minta lah. Itu antara peristiwa antara Nabi Muhammad dengan orang kafir Quraisy. Kalau kafir Quraisy menolak syarat, baik, maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai peringatan supaya umat Islam tidak meniru sikap Bani Israel. Jadi dalam kitab, dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa ni memang banyak. Kita pun tak tahu, ya, apakah rahsia kenapa Allah banyak cerita tentang Nabi Musa. Sedangkan Nabi-Nabi lain banyak lagi. Ada 313 Rasul, ya, yang kita tahu 25 je. Banyak lagi Nabi-Nabi lain, Rasul-Rasul lain. Tapi kisah Nabi Musa ni dalam Al-Quran cukup banyak. Dalam surah ni ada, dan banyak surah ada. Nabi Muhammad kata, bila saja orang Arab ni dia minta perkara-perkara pelik, maka kata dia, baiklah, akan tapi sekiranya kamu kufur, gunung ini akan memberi akibat kepadamu seperti mana hidangan yang diminta oleh Bani Israel. Kaum kafir Quraisy menolak syarat tersebut dan kemudiannya pulang ke rumah. Allah SWT menurunkan ayat ini sebabkan peristiwa ini. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 108. 108 itu menceritakan tentang peristiwa permintaan orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah daripada Al-Quran ini tetap menjadi pedoman dan panduan kepada kita semua bagi mengharungi kehidupan yang seberapa mencabar sebab kita mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Kisah yang pertama, terciptanya Nabi Adam. Ini kita dah ulang beberapa kali. Kisah Nabi Adam tercipta dalam surah Al-Baqarah ayat 71, wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalafa. Itu ayat pertama, ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama. Ketika mana Allah berkata kepada malaikat, aku nak menciptakan khalifah di atas muka. Itu kita ulang beberapa kali dah, sebelum dia cerita dah. Pada awal berita, Allah SWT mencipta seorang makhluk yang bernama manusia, berlaku dialog antara malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Allah berfirman kepada malaikat, aku nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat rasa bimbang mereka. Malaikat dia berdialog dengan Allah, dia kata rasa bimbang. Qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat kata, kami ini ialah sentiasa bertasbih dan mentakdiskan, memuliakan engkau. Wa nuqaddisu lak. Malaikat dia siapa, sebab apa? Kemudian dikata apa? Kau nak menciptakan manusia, sedangkan manusia itu suka menumpahkan darah. Malaikat dah tahu dah perangai manusia ni sebelum manusia tercipta lagi. Itu
ilmu yang Allah bagi pada malaikat. Dia boleh mengetahui perkara-perkara yang akan datang. Allah dah bagi dia. Kita ni Allah tak bagi. Allah tak bagi kita. Ada satu kisah dalam bab cerita Yadullah, tangan Allah. Ada soalan tentang Allah tu perempuan ke lelaki. Soalan pelik-pelik orang awam ni kan. Allah tu perempuan ke lelaki? Siapa boleh jawab? Allah perempuan lelaki? Tak ada jawapan. Sebab kita dah tahu. Tapi kat Johor ada satu ajaran sesat. Dia kata Allah tu perempuan. Kat Johor JDT. Dia kata ada. Dulu wallahualam ni ada tak lagi ajaran tu. Jadi satu ustaz tu dia ambil kertas. Boleh nampak tak belakang? Tak boleh nampak tau. Kita nampak depan aja, belakang tak nampak dah. Dan bagaimana kita nak tahu Allah tu perempuan lelaki? Sedangkan kertas ni menghadang kita pun kita tak nampak dah. Belakang kertas ni kita tak nampak dah apa-apa. Macam mana kita nak tahu Allah tu lelaki perempuan? Tak usah tanyalah soalan pelik-pelik itu. Menyesatkan saja. Disuruh kita beriman. Bahkan Al-Quran tu banyak ayat yang menjelaskan secara umum bahawa Allah tu tidak menyerupai sesuatu yang lain. Innahu laisa kamitslihi syai'un. Dah pegang itu. Sesungguhnya Allah tu tidak menyerupai apa-apa pun. Tak boleh nak bandingkan apa-apa pun. Pegang yang tu je. Tak usah bayanglah Allah, kepala Allah macam mana, tangan Allah macam mana, Allah duduk kat atas syarah macam mana. Tak usah bayang. Menyebabkan kita ni bergaduh sama-sama sendiri. Ada Salafi bergaduh dengan Wahabi, Wahabi bergaduh dengan Khawarij. Nyusah je. Ni tuan-tuan. Kita disuruh beriman perkara-perkara yang senang kita nak faham, kita ambil yang tu je. Kemudian Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Bila malaikat kata kami mensucikan kau, kami mentakdiskan kau, kami bertasbih kepada kau setiap masa, sedangkan manusia itu suka menumpahkan darah, suka bergaduh, berbunuh-bunuhan. Kata Allah inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan tengok. Nabi Adam AS diceritakan daripada, kemudian Allah menjawab kepada mereka dan berkata, aku tahu apa yang kau tidak mengetahui. Jadi malaikat pun senyap. Malaikat ni ialah satu golongan makhluk Allah yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya tu bukan dia nak lawan, dia tanya sebab dia nak tahu je. Bukan dia nak berhujah. Nabi Adam diciptakan daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada lumpur hitam. Itu penciptaan Nabi Adam. Daripada tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering ini dia ialah melambangkan kepada kekerasan. Keras, sukar untuk dibentuk. Lalu malaikat merendamnya dengan air, kemudian sehingga dia menjadi lumpur hitam. Allah SWT menyempurnakan kejadiannya, lalu ditiupkan roh pada Nabi Adam AS, maka terciptalah seorang manusia yang sempurna. Dalam hadis rekod oleh Abu Daud, Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud Allah menciptakan Adam daripada segenggam tanah, daripada semua jenis tanah,
semua jenis, yang putih, yang hitam, yang kelabu, yang berwarna-warni, tanah liat kering, tanah liat yang tanah liat yang dikata yang mati, yang bersih suci. Diciptakan sesuai daripada kadar tanah yang menjadi bahan penciptaannya. Jadi kita tak ada masalah nak beriman. Yang jadi masalah pada orang kafir, ya? Orang Islam dia kena percaya benda ni. Macam isu mimpi jumpa Nabi ni, ada yang percaya dan tak percaya. Bukan masalah pun jumpa Nabi tu. Semua orang alim ulama dekat dunia ramai jumpa Nabi tau. Tapi kalau jumpa Nabi dalam keadaan sedar, tu yang kita boleh petikai tu. Dan kadang bermimpi Nabi dah khabar, siapa-siapa boleh jumpa dengan dia. Yang beramal soleh, yang sampai tahap hebat, dia punya amal ibadat yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Nabi Muhammad, dia jumpa. Tapi kalau jumpa dalam keadaan jaga sedar, itu tak ada sumber hadis, ya. Kalau kita dengar itu sesat, kita tolak tepi lah. Tak tahulah orang di mana boleh jumpa dengan Nabi hidup-hidup ni. Ke ada maklumat boleh jumpa Nabi sambil-sambil mengetai, pergi Mekah jumpa Nabi kat Kaabah dan kena jaga. Sekarang ni tak jumpa lagi hadis yang boleh. Kalau ada hadis yang mengatakan boleh jumpa Nabi dan kena jaga ni, ramai pula orang yang mendakwa macam tu, Manusia mempunyai pelbagai sifat dan karakter sesuai dengan sifat tanah. Jadi kita tengok hari ni ada bagai-bagai bentuk perbuatan manusia, yang lembut, yang kasar, yang bersopan santun, yang gangster. Dia ikut unsur tanah dicipta. Sebab Nabi Adam tu daripada pelbagai, dia kata daripada pelbagai jenis tanah. Ada berbagai-bagai warna kulit. Nabi Adam dan Hawa melahirkan dua orang, sepasang, laki perempuan. Daripada situ berkembang menjadi pelbagai bangsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kami menciptakan kamu daripada pelbagai bangsa, syu'uban wa qabaila, dan puak, suku, kabilah, lita'arafu, supaya dapat berkenal-kenalan sesama kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Adapun orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bukannya daripada keturunan. Sama je kita, keturunan kita Nabi Adam lah ke. Nabi Adam panggil Abul Bashar, bapa manusia. Yang memuliakan manusia tu ialah iman dia, takwa dia. Yang mulia di kalangan manusia ni ialah orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Yang kafir tolak tepi lalu. Yang kafir ni disebut sebagai najis, kotor, tak layak, tak boleh pegang Quran. La yamassuhu illa al-mutahharun. Quran tu tidak boleh dipegang, disentuh, kecuali oleh orang-orang yang suci dan bersih. Siapa yang bersih tu? Ialah orang Islam. Orang kafir tak boleh pegang. Yang kedua, orang yang berwudu, mutahharun, orang berwudu. Sebab tu kita haram pegang Quran tanpa wudu. Mazhab kita lah.
Tapi dekat Mesir tak tahulah pakai mazhab dia. Orang Arab ni perangai hodoh. Ada juga, bukan semua. Yang hodoh-hodoh tu kata tak ikut keturunan tanah mana. Tanah mana yang dicipta orang Arab Mesir ni. Quran tu dia boleh letak bawah punggung dia je. Dia ambil Quran, dia alah punggung dia. Kalau kat kita, kat Malaysia ni boleh sakit ya. Orang bakar Quran kita marah. Tapi budak-budak Arab ni atas nono ni dia letak Quran bawah punggung dia. Ya? Tak tahu hukum ke macam mana, wallahu a'lam. Rasa-rasa mazhab juhala tu, mazhab jahil. Mana boleh letak Quran bawah punggung? Pijak tak boleh. Bahkan membawanya kadang-kadang tidak berwuduk pun haram. Tanah yang subur menggambarkan manusia yang subur jiwanya, dirinya baik dan boleh memberikan kebaikan kepada orang lain. Tanah yang keras menggambarkan manusia yang kering jiwanya, dirinya keras. Dengar nasihat orang pun tak nak. Masjid tak nak datang. Duduk rumah tepi masjid je, tak mari masjid. Keras tu. Tak terbuka pintu hati dia. Nak letak kepala dia sujud berjemaah, dia tak nak ikut tu imam. Dia lebih hebat pada tu imam lagi. Dia solat, tak nak solat berjemaah. Dia rasa dia pandai, dia hebat. Maka dia semayang seorang-seorang kat rumah, ataupun tu tak semayang. Ataupun dia semayang dengan geng-geng dia, bawa pokok pisang, bawa pokok kelapa, buat geng sesat. Dirinya lalai daripada mengingati Allah, kasar dan jauh daripada kesuburan kebaikan. Dirinya lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar bunyi azan tu tak sensitif langsung. Ramai ni. Semalam saya semayang dekat masjid Mata Badak, azan Nasr, semayang Asar. Sebelah tu ada kontraksion buat nambah lah, dia buat pembinaan. Ni masalah orang Malaysia. Dekat Malaysia dia kali kerja terus. Dia takkan berhenti. Walaupun azan sampai telinga dia. Ni azan ni, dia dekat masjid tu tak berhenti. Tapi dekat dengan Arab dah. Jahil-jahil Arab ni dengar azan, dengan baju dia tu dia berlari ke masjid, baru wuduk semayang. Tu pula kebaikan orang Arab ni. Dengan Arab, Quran kat tangan semua. Dalam metro, dalam bas baca Quran. Yang tak hafal, yang hafal menghafal. Yang tak hafal baca Quran. Kita malu nak buka Quran depan orang. Benda dia ni menunjuk tu. Kita takut orang kata kita ni riak pula. Baca Quran depan orang. Padahalnya peduli apa orang kata. Kita nak baca Quran. Quran kecil tu. Kalau Quran besar tu, buah pikir. Quran kecil, boleh masuk dalam kocek. Baca sambil duduk dalam bas, nak sampai ke tempat kita nak pergi tu. Duduk kat stesen metro, LRT, kat stesen bas, baca. Kita tak ada amalan tu, budaya tu. Ni tuan-tuan, kalau kita boleh buat, kita boleh buat. Cuba. Kemudian tanah itu baik. Begitulah sifat dan karakter manusia sesuai dengan asal kejadiannya. Nasib baik kita ni Allah jadikan dia pada tanah. Buat pada tanah foto perangai kita, Masya Allah. Ya, berbagai huru-hara berlaku atas muka bumi. Macam-macam kejahatan, bunuh sana, bunuh sini. Kat sini okey kat Malaysia. Kalau kat Eropah, kat Amerika,
dekat Israel, Palestin hari-hari kena bunuh. Itu Israel tu buat pertanah tu. Kalau Allah cipta kita daripada api macam syaitan, tak tahu nak kata. Lagi ganas buat berapi ni. Buat pertanah tu pun ramai pembunuh-pembunuh, ramai pembelot-pembelot, ramai orang yang sanggup mengkhianati sahabat-sahabat dia, saudara-saudara agama dia untuk kepentingan peribadi dia. Ramai pengkhianat, pemakan rasuah, ramai yang khianat dengan amanah dan sebagainya. Tu buat pertanah. Kalau buat daripada api, tak tahu nak kata apa. Maksiat 24 jam sama syaitan. Syaitan mana buat baik, 24 jam bermaksiat, 24 jam hidup dia bermaksiat. Tidak ada sebarang kebaikan pun pada syaitan. Kemudian tanah itu dibasahi sehingga menjadi tanah liat yang melekit. Jadi tanah mintinil lazib. Sesungguhnya kami mencipta mereka daripada tanah liat yang senang diubah dan diciptakan semula. Surah As-Saffat ayat mintinil lazib, daripada tanah liat yang boleh diubah. Dibentuk rupa manusia, kemudian dijemur di tengah panas. Ia dibiarkan mengering selama 40 hari sehingga menjadi tanah kering seperti tembikar. 40 hari terbaring ke tengah panas Nabi Adam tu, sebelum ditiupkan roh dia. Siapa yang buat? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan Mikail, Wallahualam. Tapi malaikat yang mengambil tanah tu malaikat Jibril ke Mikail? Jibril. Dia pergi ke bumi tu ambil. Pergi ke ambil kali pertama, bumi tak bagi. Balik semula, mengadu ke Allah. Pergi kedua nak ambil, bumi tak bagi lagi. Sebab dia tahu manusia ni jahat. Manusia ni duduk atas muka bumi dia memang buat jahat. Sebab tu bumi ni dia menaruh dendam dekat kita ni, dekat orang jahat ni. Kita pijak belakang dia ni, kita pijak atas belakang dia ni, hari-hari merompaknya apa ni, buat jahat. Allah pesan dah kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Jangan menjerit-jerit, jangan terpekik-pekik, jangan mengangkat suara yang tinggi. Macam geng-geng apa nyanyi dekat stadium tu, Bruno Mars. Mana dia lemah lembut kat situ. Dia terjerit, terlolong, terpekik. Allah tak bagi. Inna aswatu, seburuk-buruk suara, lasatul hamir. Seburuk-buruk suara ialah suara yang terpekik seperti pekikan himar, keldai. Tengok suara keldai. Orang dengar konsert mana lah menjerit kan. Penyanyi kat depan tu, dia punya jerit mengalahkan suara himar lagi. Himar tengok pun ngeri. Galah geng aku ni, dia kata. Ini geng berdosa. Empat 40 hari sehingga menjadi tanah kering seperti tembikar. Lalu Allah Ta'ala meniupkan ruh bagi menyempurnakan kejayaan Nabi Adam AS. Lantas itu tanah kering tadi bertukar menjadi manusia yang sempurna kejadiannya. Itu awal kejadian pertama manusia. Kemudian bila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan roh padanya, roh daripada ciptaan itu, maka hendaklah kamu sujud tunduk hormat kepadanya. Setelah Nabi Adam dicipta, ditiupkan roh dan hidup,
Lalu Allah perintahkan semua malaikat tunduk dan sujud kepada Nabi Adam. Selepas Nabi Adam dihidupkan, Allah bagi dia ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Cepat insya. Baru mukadimah ni. Untuk memuliakan manusia, Allah bagi ilmu. Malaikat tu ialah makhluk yang terbaik, yang hebat, yang tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka golongan yang la ya'sunallah bima amarahum wa yaf'aluna ma tu'maru. Mereka lah golongan yang tidak pernah melanggar perintah Allah dan melaksanakan seluruh perintah Allah. Satu pun tidak tinggal. Allah suruh sujud, dia sujud. Allah suruh rukuk, dia rukuk. Allah suruh dia buat, satu pun dia buat. Berbeza dengan manusia yang suka menangguh-nangguh, yang suka mengabaikan amanah, dan ada terus lawan Allah Subhanahu wa taala. Lawan secara perlahan ke, lawan secara kasar ke, lawan secara lembut ke, tak kira tu. Lawan. Pokoknya lawan tetap lawan. Tu panggil manusia. Yang ni kita kena hindar. Malaikat tak. Hebatlah malaikat ni. Jadi untuk menandingi kehebatan malaikat ni, Allah ajar Nabi Adam AS dengan ilmu. Maka ilmulah yang mengangkat darjat manusia. Ilmulah yang mengangkat darjat manusia. Hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. La yastawun. Allah Taala jawab. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Allah jawab, la yastawun, tak sama. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah kata, aku angkat darjat orang-orang yang beriman di perkalangan kamu beberapa darjat, dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa darjat. Jadi orang yang ada ilmu ni dia darjat dia tinggi. Contoh alim ulama. Saya tak ada ilmu, saya macam tuan-tuan kau. Tolong kongsi-kongsi sikit, ilmu tak ada mana pun. Tu alim ulama. Al ulama warasatul anbiya. Tuan-tuan guru sekolah-sekolah pondok, yang buka sekolah-sekolah pondok, tuan-tuan guru yang otai-otai, ahli-ahli zikir, yang menganggoti ulama-ulama sedunia. Dia bukan kawan dengan Malaysia je, dia berkawan dengan seluruh ulama seluruh dunia. Ulama Azhar kawan dia, ulama Arab Saudi kawan dia, ulama Iran kawan dia, ulama di Iraq kawan dia. Ni orang ulama yang patut kita respect ilmu dia. Bukan kita nganjing ke dia. Kita ada kawan orang Arab. Bangla mai tau. Nasi Arab banyak ulama. Arab tu pula ulama, bukan sebarangan. Barulah standard dia tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Atas dunia dia tinggi standard dia. Dekat akhirat lagi nanti tinggi akhirat. Dia punya darjat dia. Maka kita ni dengan kejahilan kita ni duk menganjing ke ulama, hari-hari menganjing ulama. Bukan kita lah, orang lain. Orang yang jahil-jahil ni. Budak-budak muda baru nak up, orang kata. Baru nak kenal dunia. Ni bahaya ni. Sikit lagi.
Nabi Adam diberi ilmu untuk mengangkat darjat manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebab itu manusia boleh menjadi lebih mulia daripada malaikat. Contoh siapa? Para nabi-nabi. Nabi Muhammad ialah makhluk paling mulia di kalangan makhluk-makhluk di seluruh dunia. Dari zaman Nabi Adam sampailah ke kiamat. Nabi Muhammad. Kita kena bangga kan? Nabi kita. Nabi Musa pun kata, kalau aku hidup, aku nak jadi umat pada Nabi Muhammad. Kerana banyak keistimewaan yang diberi kepada umat Nabi Muhammad. Dia Nabi, dia nak jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad pun dah kira hebat dah, kalau mengikut sunnah, kalau ikut segala saranan, kalau ikut segala ajaran syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak ikut, jadilah kita orang yang paling hina. Daripada orang yang diberi peluang untuk jadi orang yang hebat-hebat, tiba-tiba jadi orang yang paling hina disebabkan yang pertama jahil, tak nak belajar, banyak benda tak tahu dalam bab syariat, dalam bab sunnah, dalam bab Quran, banyak benda tak tahu. Dan kita selesa dengan cara itu, tak rugi. Bila jahil, amalan ibadah kita pun banyak salah. Ini banyak orang berlaku, tuan-tuan. Ya? Bila jahil, kita bimbang, amalan ibadah kita pun salah. Saya pergi haji kat Mekah. Memang haji kat Mekah, mana haji tempat lain. Ya tahu? Mana haji kat lain, kan ada haji kat Pulau Pinang. Ya? Gaji Mekah tahun 1987. 1987 tu Mina tu baru ada tingkat 1. Dia tak macam sekarang ada 3 tingkat tau, 4 tingkat. Dia ada tingkat 1 je, atas sikit je. Jadi orang akan melontar Jamratul Aqabah tu dekat bawah. Jamratul Aqabah ni ialah dia di pinggir bukit, kawasan dia separuh. Jadi Arab Saudi dah dindingkan, buat dinding. Jadi tempat menonton kat belah depan ni, keluasan lubang dia tu tak luas manalah, sangat kecil lubang dia tu. Mungkin boleh letak air lebih kurang dalam berapa geleng ya. Macam kolah masjid kita tu besar dah tu. Besar dah dia punya kolah tu. Macam mata badak tu besar kan tu, lubang dia tu. Kawan dia kecil je. Separuh. Jadi lubang dia kecil. Kita kena rapat, kena lontar rapat. Kalau tak masuk, tak sah lontaran. Lontar terjauh confirm tak masuk. Orang Malaysia melontar ni. Orang Malaysia, makcik-makcik tu kan. Kita ada mutawif kita. Makcik jangan lontar lagi, rapat lagi. Rapat betul. Baru nampak lubang, lontar. Masuk, yakin masuk. Melontar tu melontar. Bukan campur, melontar. Di belakang tu bukan tempat melontar, tetapi apa yang berlaku? Di belakang telah ramai orang melontar. Pagi itu subuh orang Indonesia, penuh orang Indonesia ni dengan takbirnya, bergasap. Dinding tu melantur-lantur batu, lepuk. Ada lantar payung, ada lantar selipar, ada lantar kasut, macam-macam ada. Yang melontar dinding tu tak sah lontaran dia. Nampak orang yang melakukan satu amalan cara tak betul, datang jauh-jauh salah, balik lepas Jamratul Aqabah dia akan tahallul awal. Sedangkan lontaran tu tak sah, dia dah tahallul. Kesannya apa? Sangat banyak kesan dia. Sangat banyak. Dia tanggalkan ihram dan keadaan dia masih berihram haji.
Lontaran tak sah menunjukkan hari haji dia belum boleh ditanggalkan lagi, ditanggal. Lepas tu gunting pula rambut, cukur pula kepala, ada benda. Ni akibat tidak melakukan amalan ibadah kerana tidak tahu. Batu orang berilmu ni tak sama dengan tidak ada ilmu. Begitu dalam solat kita, puasa kita, haji dan benda lain-lain. Orang berilmu ni dia buat satu amalan tu dengan penuh keyakinan, betul dan sahih. Sementara orang yang tak ada ilmu ni, dia akan buat amalan tu ikut orang. Dia ikut je orang. Sebelah semayang sunat, dia pun semayang sunat. Ada satu orang asli baru masuk Islam, kali pertama pergi masjid. Masuk masjid, dia tengok orang ni bangun semayang sunat, dia pun semayang 2 rakaat. Orang baru masuk, dia tengok semayang, dia pun bangun lagi semayang. Lepas semayang Jumaat, dia pun rasa, oi, letih semayang ini, banyak sungguh solat Jumaat ni. Berapa puluh rakaat solat Jumaat. Tak apa, dia pun masuk Islam. Ada dekat satu kes, ini tak tahulah, kita tahu mazhab benda ni. Dekat sini, orang Melayu kita, dia datang ke masjid, orang azan, dia semayang 2 rakaat, dia pun keluar, dia balik. Tak tahu kau balik sakit perut ke, wallahualam. Tapi lepas Jumaat tak nampak orang muka dia. Kalau dia menganggap solat Jumaat tu boleh semayang seorang-seorang, habis rosak habis. Dia lepas semayang, dia balik. Orang tak khutbah pun lagi, Tok Imam tak khutbah pun lagi. Ni tuan-tuan, kita bimbang, dia berpendapat bahawa solat Jumaat tu boleh buat seorang-seorang. Jahannam. Dia apa-apa. Sebab itu Allah hantar Nabi Adam ke dunia dengan ilmu yang penuh di dada. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kata dia ajar Nabi Adam ni seluruh ilmu-ilmu, kullaha, semuanya. Wa 'aradan 'alal malaikah, kemudian dibentangkan ilmu tu di hadapan malaikat, dan malaikat pun mengiktiraf dan mentasbihkan, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadar tu untuk alam ni, kita insya-Allah sambung lagi. Kita Nabi Adam banyak dalam surah Al-Baqarah ni. Wallahu alam. Kita tutup majlis kita tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa sallu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.